لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan insya-Allah sambungan kita pada risalah 40 sirah popular yang diragui berkenaan Nabi dan para sahabat. Sambungan kita ialah riwayat yang seterusnya, iaitu riwayat yang ketiga, berkenaan dengan kisah Nabi dilarang menanggalkan capal pada malam berlakunya Isra' dan Mi'raj. Jadi cerita yang berlega di kalangan masyarakat ialah Nabi itu dilarang menanggalkan capal dia ataupun slipper dia pada malam Nabi diberikan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis ini. Dia kata, masyhur dalam kalangan masyarakat bahawa Nabi SAW tidak menanggalkan capalnya ketika malam Mi'raj berlaku. Memang kisah ini mempunyai riwayatnya, namun marilah kita melihat pandangan ulama berkenaan kisah ini. Di dalam riwayat menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bihi lailatal mi'raj ila as-samawati al-'ula ووصل إلى العرش المعلى أراد خلعا عليه أخذ من قوله تعالى لسيدنا موسى حين كلمه فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فنودي من العلي الأعلى يا محمد لا تخلعن عليك فإن العرش يتشرف بقدومك متنعلا ويفتخر على غيره متبركا فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش وفي قدميه النعلان وحصل له بذلك عز وشأن. Maksud dia adalah Nabi ketika malam berlakunya Mi'raj, perjalanan menuju ke langit yang tinggi, dan Nabi telah sampai ke arasy yang tertinggi. Lalu Nabi ingin menanggalkan capalnya kerana mengingati firman Allah Ta'ala yang berkata dengan Musa dalam surah Taha, tanggalkanlah capalmu kerana sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, iaitu lembah Tua. Dan baginda diseru oleh Tuhan yang Maha Tinggi, wahai Muhammad, jangan tanggalkan dua capalmu kerana sesungguhnya arasy berasa mulia dengan kehadiranmu memakai capal, dan berbangga dengan pihak lain untuk mengambil berkat. Maka Nabi SAW pun naik ke arasy dalam keadaan kakinya ada capal, dan baginda memperolehi kemuliaan dan kehebatan. Ini riwayat yang terkenal. Riwayat ni disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Hayy Al-Laknawi dalam kitab dia Al-Athar Al-Marfu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah, dan juga disebut oleh Al-Allamah Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Mawsu'ah Al-Ahadith Wal-Athar Al-Dha'if Wal-Mawdu'ah. Jadi kalau kita dengar dua-dua kitab tu dah ada nama mawdu' pada dua-dua kitab tu, menunjukkan ianya ialah riwayat yang palsu lah. Cuma kita nak tengok pandangan para ulama mengenai riwayat ni. Al-Allamah Abdul Hayy Al-Laknawi, salah seorang ulama hadis daripada India, dia kata, mari kita sebutkan sebahagian kisah-kisah yang banyak dibawa oleh penceramah pada zaman kita dalam majlis nasihat mereka, dan mereka sangka kisah ini sahih sedangkan ia dusta lagi palsu. Al-Allamah Abdul Hayy Al-Laknawi ini salah seorang ulama yang hidup di ataupun berasal daripada India, Lucknow, India ni. Dan di India, Pakistan ni terkenal dengan satu kumpulan namanya ialah Brelvi. Kumpulan Brelvi ni ialah kumpulan yang suka buat majlis. Majlis itu menyerupai majlis memperingati Nabi,
Tapi dalam majlis itu dihimpunkan cerita-cerita yang tidak sahih dan palsu. Sama ada cerita palsu tu ataupun kisah palsu tu recycle daripada hadis-hadis palsu yang lama, ataupun kisah itu ataupun hadis itu dibuat pada masa kini. Dibuat pada masa kini. Ada satu orang yang dikenali di sana, di India, Pakistan, masih lagi hidup. Nama dia Syekh Tahir Al-Qadiri, pembawa kepada tarikat Al-Qadiriyah. Diberi gelaran pada beliau tu Syekhul Islam. Gelaran tu besar untuk diberi pada orang. Tapi orang panggil dia Syekhul Islam Tahir Al-Qadiri. Antara riwayat yang tak pernah ada. Tak pernah ada. Tapi dia yang bawa. Maknanya riwayat maudhu' ni ataupun palsu ni, dalam hadis-hadis palsu, himpunan hadis-hadis palsu yang dulu pun tak ada. Sekarang ni baru kita dengarkan daripada dia. Dia kata ada riwayat. Riwayat tu riwayat daripada dia. Tak diketahui daripada kitab-kitab hadis maudhu' yang lain. Dia kata ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Jibril alaihi salam. Jibril ni kadang-kadang datang menyerupai manusia biasa. Maknanya menyerupai orang. Dan juga datang dengan bentuk dia yang asal. Lalu Nabi SAW pernah kata pada Jibril. Nabi kata kepada Jibril, wahai Jibril, sepanjang kamu menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla tu, pernah ataupun tidak kamu dongak, languk kepala tu tengok Tuhan tu macam mana rupa dia? Pernah tak kamu tengok? Maka jawab Jibril, tak pernah sekali aku buat benda tu kerana keagungannya ataupun kehebatan Tuhan. Aku tak pernah tengok. Maka kata Nabi SAW, pergilah sekali lepas pada ni, kamu cuba-cuba tengok macam mana muka Tuhan tu. Jadi Jibril pun katanya ikut apa yang Nabi SAW sebut tu. Dia naik ke Sidratil Muntaha, dia terima wahyu. Hari tu dia languk kepala dan dia tengok. Dia tengok, dia kata, dia turun ke bumi, dia beritahu, yang aku tengok tu ialah kamu. Yang ni ialah orang-orang yang beriman dengan Nur Muhammad ni, dia bawa cerita ni. Dia kata yang aku terima wahyu di langit itu ialah wajah kamu, muka kamu. Maknanya daripada Muhammad hantar balik pada Muhammad. Ini ialah hadis palsu version baru, tak ada lagi kitab-kitab dulu. Baru keluar yang ni. Panas lagi daripada oven. Maknanya cerita ni cerita nak bagi sedap. Tapi yang mengeluarkan cerita ni ialah Tahir Al-Qadiri. Yang dikatakan alim tu lah, tapi dia ni pendiri ataupun khalifah tarikat Al-Qadiriyah dan diberi gelaran Syekhul Islam. Selain pada itu kita tengok dalam buku ni apa dia sebut. Syekh Al-Allamah Ali Al-Halabi dalam kitabnya Mawsu'ah Al-Ahadith wal Athar Ad-Da'if wal Mawdu'ah turut mengisyaratkan hadis ini palsu. Kisah ini adalah kisah palsu. Semoga Allah Ta'ala membalas kepada sesiapa yang telah merekanya. Tidak sahih riwayat-riwayat yang menyatakan berlaku perkara Nabi SAW menanggalkan capalnya ketika Mi'raj. Kisah ini tidak sahih daripada Nabi dan tidak wujud dalam pembukuan kitab-kitab hadis seperti mana yang diketahui. Jadi para ulama pun tidak pernah berjumpa dengan riwayat seperti ini. Cuma kalau kita tengok antara sebab benda ni ataupun riwayat ini dibaca dan cuba disebarkan ialah dia nak pergi kepada niat yang lain ataupun tujuan yang lain, iaitu membesarkan lakaran itu. Membesarkan lakaran capal itu. Pertama sekali dia sebut dalam buku ni berkenaan dengan status capal Nabi. Adakah Nabi itu satu orang yang ada capal? Jawabnya ada. Capal tu selipar lah. Yang mana selipar Nabi itu berbagai-bagai. Ada yang bertali, ada yang bertutup. Kita tengok dalam ni disebut rupa, bentuk dan ciri-ciri capal memang ada dalam beberapa riwayat hadis yang mana sebahagiannya sahih dan sebahagiannya pula dhaif. Kajian berkaitan bentuk capal dan cirinya juga sememangnya dilakukan oleh ulama silam terdahulu. Maknanya ada orang kaji tentang bentuk selipar yang Nabi pakai. Jika capal sebenar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sememangnya para ulama sepakat keharusan untuk diambil berkat daripadanya. Kalau itu memang exactly ataupun memang betul capal Nabi. Adapun capal yang ada sekarang ini, ianya lebih kepada lakaran, replika dan tidak ada bukti riwayat
Cuma kalau kita tengok dulu beberapa tahun yang masih lagi baru lagi lah, maknanya sekitar setahun lepas. Okay. Bila mana ada satu orang ni dia nak bawa pameran artifak barang Nabi ni, antara yang dia cuba nak convince orang, nak suruh orang yakin dengan barang yang dibawa tu, antara yang dikatakan ada dalam pameran tu ialah baju Nabi. Okay. Bukan replika, tapi dia kata itu yang betul. Okay. Dan baju Nabi ni telah pun dibuat kajian, yang mana pada baju Nabi itu terdapatnya partikel-partikel ataupun benda-benda, zarah-zarah yang asing yang tidak ada di muka bumi, melainkan debu-debu tu hanya wujud di angkasa lepas sahaja. Maknanya partikel tu wujud di angkasa lepas, menunjukkan bahawasanya baju tu antara baju yang naik Mi'raj sekali. Okay. Dan baju tu adalah di Malaysia ni. Tu yang problem dia. Yang kata ada tu. Okay. Dan boleh dibawa. Okay. Ini semua ialah benda-benda yang cuba dilakukan oleh sebahagian orang yang tak kita ketahui apa kepentingan dia terhadap pengumpulan benda-benda ni. Okay. Cuma ianya ialah satu dakwaan yang cuba ingin dibuktikan secara sains. Maknanya dia kata dah masuk lab apa semua, dan saintis dah tengok, orang dah kaji apa semua, pada baju tu ada partikel-partikel zarah. Sebab memang di angkasa lepas ni dia ada debu-debu yang berterbangan itu. Okay. Dalam buku ni dia kata, apatah lagi daripada sudut logo dan replika itu sendiri yang famous sekarang ni, yang orang letak dekat kepiah, yang orang letak dekat topi pun. Dan saya tengok pemakaian topi cap dengan lambang siapa tu dah jadi normal dah sekarang. Dia tak boleh nak bendung, semua orang pakai. Memang kita tak nafikan ada orang yang pakai, dia pakai je. Dia tak ada ikut, tak ada fashion, tak ada orang kata apa, tak ada iktikad apa. Okay. Tapi orang tahu itu ialah satu lambang yang dinisbahkan kepada capal Nabi. Yang ni bentuk dia apa semua. Okay. Tuan-tuan boleh tengok, merata orang pakai. Di Perlis ni pun dah banyak orang pakai. Okay. Golongan-golongan muda ramai pakai. Okay. Dia dah ada yang tak ori pun kopi tu. Sebab topi tu yang orinya harganya mahal. 300 sampai 400. Okay. Yang tak ori tu banyak jual. Okay. Pakai topi cap tu, ada tulis tepi ni, sallu ala Nabi, selawatlah kepada Nabi. Okay. Yang pakai tu elok, pakai t-shirt pun semua. Cuma yang problem sikit, dia pakai seluar pendek pergi berjalan. Pakai topi yang dia capal. Okay. Tapi dia pakai seluar pendek. Dia macam, tuan boleh tengok, dia macam tak seimbang benda tu. Sebelum ni orang pakai topi cap, tak ada lambang-lambang yang dinisbahkan kepada keagamaan tu. Okay. Tapi bila mana normalize, benda ni dinormalkan. Yang normal ni pun datang pada ustaz, bukan pada orang-orang biasa. Sebab yang duk promote tu adalah satu orang selebriti yang terkenal. Okay. Dan sekarang ni dia keluarkan macam-macam produk lah. Antaranya ialah clutch bag yang bag sandang yang orang kata apa, yang orang pakai, tapi yang kulit saya dia tengok yang baru lah. Okay. Harga tu pun dekat dengan 1,000 satu. Saya pun tak tahu apa sebab dia jadi mahal. Okay. Cumanya ialah lambang itu mulai dinormalkan. Bahkan ada setengah-setengah orang dia jadikan sebagai lambang NGO dia, pertubuhan sekian-sekian, kumpulan sekian-sekian. Yang kita kena tahu ialah logo dan replika itu ialah khilaf di kalangan para ulama. Bukan hanya itu. Namun pendapat yang tepat ialah kita tidak dibenarkan ataupun tidak diharuskan orang kata apa, ta'assub ataupun terlampau obses dengan lambang tersebut ataupun logo tersebut. Itu yang disebut oleh Al-Laknawi, kerana ianya ialah sebagai sadduz zari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Maknanya menutup pintu-pintu yang boleh memberikan kecederaan pada akidah. Sebab saya tengok ada orang dia ukir logo capal tu, okay, dalam bentuk boleh genggam. Maknanya boleh genggam di tangan. Okay. Dia dah berlaku pun di Malaysia kita ni. Okay. Logo capal itu diukir dengan kayu pellet ke apa semua. Okay. Digenggam. Okay. Digenggam tu oleh siapa? Oleh ibu yang nak melahirkan anak, yang nak beranak. Tujuannya nak bagi lancar proses melahirkan anak. Okay. Yang ajaibnya, kata-kata ni keluar daripada satu orang yang ada PhD dalam bidang hadis katanya. Wallahu a'lam lah dia tu betul PhD hadis ataupun tidak. Okay. Dan dia duduk di pusat pengajian yang terkenal lah di Malaysia kita ni. Tak jauh pun
Dekat je dengan negeri Perlis ni. Okey. Cuma nak katanya dia berani sebut benda tu. Dah lama dah pun dia sebut. Cuma saya nak katanya dengan sebab dia sebut, orang pun dah buat. Okay. Dan saya tengok ada setengah orang share gambar dapat anak apa semua. Anak bayi kecil yang tak sampai sebulan tu, tangan tu duk genggam capal tu. Okay. Mesti ada sesuatu lah. Okay. Ini ialah last sekali dia pergi kepada tangkal dan azimat. Okay. Dan Islam bukan seperti itu. Okay. Riwayat ni ialah tujuan dia bukan nak cerita riwayat. Riwayat ni ialah nak pergi kepada komersial lambang itu sebenarnya. Itu yang kita boleh tengok dan itulah yang telah pun berlaku. Dulu ramai para asatizah duk lawan benda-benda ni. Okay. Last sekali tak kuat juga untuk melawan arus tu sebab arus tu terlalu kuat media masa ni dan akhirnya orang dah pakai. Orang dah jadikan sebagai benda yang normal. Okay. Seterusnya riwayat yang keempat, kisah Sayyidina Umar Al-Khattab membunuh anak perempuannya semasa zaman jahiliah. Okay. Kononnya cerita yang berlaku adalah seperti berikut. Umar memejamkan matanya. Anaknya itu ditendang masuk ke dalam lubang yang telah siap digali. Lalu dia menangis. Umar tidak menghiraukannya. Umar menutup mata dan terfikir, "Oh anakku yang comel dan bijak, mengapa engkau dilahirkan sebagai seorang perempuan?" Dia menangis, tangannya gemetar, tubuhnya menggigil. "Umar, jangan jadi seorang yang pengecut," Umar kata pada diri dia. Tiba-tiba suara itu terdengar berulang kali di telinganya. Lalu sambil menahan kesedihannya, Umar terus menimbunkan pasir ke dalam lubang tadi, sehinggalah anak itu tenggelam di dalam tanah dan meninggal. Ini cerita yang mengatakan Umar Al-Khattab telah membunuh anak perempuan dia. Pandangan para ulama mengenai riwayat ini, kisah Umar menanam hidup-hidup anak perempuannya semasa jahiliyah ini tidak ada dalam riwayat-riwayat kitab-kitab yang sahih dan juga muktabar. Bahkan ianya adalah riwayat yang dusta dan batil. Maknanya cerita-cerita para sahabat pada zaman jahiliyah, terutamanya Umar Al-Khattab ni, yang cuba digambarkan oleh sebahagian orang. Dia orang nak gambarkan tentang ketebalan amalan jahiliyah dalam masyarakat dulu. Okay. Tapi dia orang dah pergi kepada at-ta'nu ala sahabah, iaitu mempertikaikan kedudukan sahabat. Sebab sahabat Nabi ni cerita-cerita buruk dia, in case kalau benda tu betul pun, yang zaman jahiliyah kita tidak akan cerita balik. Melainkan kita cerita dengan pastikan riwayat yang betul. Okay. Cuma riwayat kata Umar bunuh anak perempuan dia ni memang sangat-sangat terkenal. Bahkan ada riwayat dia nak bagi thriller lagi. Yang ni saya dengar daripada meja penceramah juga. Dia kata Umar Al-Khattab ni zaman jahiliah minum arak. Arak tu gelas dia ialah tengkorak orang. Dia nak bagi thriller macam cerita-cerita yang orang kata apa yang menakutkan lah. Okay, nak tunjuk gangsternya kawan tu. Cerita tu tak betul. Cerita tu tak betul. Sebab Umar Al-Khattab ni dia cuma ada seorang je anak perempuan. Nama Hafsah. Dia ada dua orang anak, satu orang bernama Abdullah, satu orang nama Hafsah. Okay. Hafsah itulah yang kahwin dengan Nabi jadi Ummul Mukminin, Hafsah radhiyallahu anha. Kalau yang tu yang dibunuh, siapa sebenarnya? Yang hidup tu, Hafsah tu datang pada mana? Okay. Jadi cerita tu ialah cerita yang tak ada. Kalau kita beli buku ni pun, penulis tak dapat datangkan daripada mana datang cerita tu. Maknanya kalau lah adalah hadis-hadis palsu, kitab-kitab hadis palsu, tidak ada. Cuma cerita ni telah disebar luas kan, dan dikarang balik, sama ada dalam bentuk tulisan dulu, tulisan atas kertas, dan juga dikarang balik dan disebar dalam WhatsApp apa semua ni. Ni cerita dia. Pandangan para ulama mengenai riwayat ni, kisah Umar menanam hidup-hidup anak perempuannya itu ialah tidak sahih dan ianya ialah riwayat yang dusta. Malangnya cerita ini tersebar dalam kalangan masyarakat dan diterima sebagai sumber sejarah yang sahih seperti disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Husain dan juga Syekh Dr. Basim Faisal Al-Jawabirah. Maknanya masyarakat dah terkenal dengan cerita ni. Dan memang yang menjadi dalang di belakang cerita ni ialah kumpulan yang membenci sahabat, iaitu Syiah. Dan antara sahabat yang sangat dibenci ialah Umar, kerana Umar itu ada sejarah penentangan terhadap orang-orang Parsi. Dan Parsi itu ialah merujuk kepada majoriti Syiah hari ini. Dia orang taklah ramai di dunia ni. Tapi orang Parsi hampir keseluruhan, ada Parsi yang Sunni pun. Okay. Cuma nak katanya ialah kebanyakan mereka itu ialah berfahaman Syiah.
Bukti yang menyatakan cerita ini palsu dan rekaan semata-mata, riwayat tersebut tidak dijumpai sama ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama ada dalam kitab hadis sahih ataupun kitab hadis dhaif, bahkan dalam kitab tarikh, iaitu dalam kitab sejarah Islam yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah, juga tidak ada dan tidak pernah disebut sama sekali kisahnya. Tak ada, tak jumpa cerita ni. Yang kedua, riwayat kisah ini sering dan banyak disebutkan serta disebar luaskan oleh mereka-mereka yang berfahaman Syiah Rafidah yang sesat dan sangat dengki dan bermusuh dengan Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan dan hampir keseluruhan para sahabat. Sebab kalau kita tengok, memang Syiah ni dia orang mengkafirkan hampir majoriti sahabat. Yang dia orang tak kafirkan berapa orang? Kurang pada 10 orang. Kita boleh bayang, sahabat Nabi ada 150,000 orang. Lebih kurang lah. Okay. Kesemuanya itu kafir. Kesemuanya itu zalim kerana membenarkan khalifah selepas pada Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tak direct pada Ali. Jadi dia orang kafirkan semua sekali, kecuali beberapa orang. Antara yang tak kafir ialah Salman Al-Farisi dan beberapa orang lah. Yang ketiga, Al-Hafiz Ibn Kathir menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, berkata Al-Waqidi dan juga Ibnu Al-Kalb, Umar Al-Khattab berkahwin dengan Zainab binti Maz'un dan melahirkan daripadanya zuriat yang bernama Hafsah, Abdullah, Abdul Rahman. Hafsah lahir 50 tahun sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, seperti mana juga dalam riwayat Al-Hakim. Jadi seorangnya anak Umar Al-Khattab yang perempuan. Ini bermakna Hafsah binti Umar lahir pada waktu sebelum Islam datang. Bahkan beliau membesar sehingga berkahwin dengan Nabi. Dengan ini terbukti ia adalah tohmahan dan tuduhan jahat semata-mata. Okay, dia macam ni. Kalau orang yang baca latar sejarah masyarakat Arab, okay, yang bunuh anak perempuan hidup-hidup, ianya bukanlah amalan keseluruhan orang-orang di situ. Sama juga dengan menyembah berhala. Tak semua orang-orang jahiliah, masyarakat Arab jahiliah ni, dia orang bunuh anak perempuan dia orang hidup-hidup. Melainkan kabilah-kabilah yang, orang kata apa, yang brutal. Kabilah-kabilah yang memang hati kering. Dan kita kena tahu, penyembahan berhala pun sama. Tak semua orang sembah berhala. Kita kena tahu bahawasanya, ajaran-ajaran jahiliah ni, tak semua orang buat. Maknanya taklah semua orang tu dia betul-betul buat, semuanya ikut, buat secara berjemaah. Sebab tu kalau kita tengok, riwayat-riwayat yang menunjukkan Abu Lahab sebagai seorang penyembah berhala yang baik, tidak ada dan tak kuat. Walaupun dia tu satu orang yang backup berhala tu sungguh-sungguh macam dia orang yang kuat sembah berhala. Dia hanya backup saja. Okay. Dia hanya kata apa, bersungguh sebab ada kepentingan. Sama juga dengan Umar. Umar tak peduli sangat dengan amalan membunuh anak perempuan hidup-hidup tu. Maknanya kabilah-kabilah yang duduk di pendalaman yang ujung-ujung, antaranya ialah kabilah Al-Bahilah, Abu Umamah Al-Bahili. Ini ialah antara kabilah yang mengamalkan pembunuhan anak perempuan. Jadi benda tu dilakukan tak semua orang setuju. Okay. Jadi bila mana Umar tak buat ni, orang pun tak berani tegur dan tak berani sanggah. Sebab Umar ada kedudukan yang besar dalam kalangan Quraisy. Satu lagi, perempuan yang dibunuh ini ialah perempuan daripada kasta rendah. Perempuan yang kasta tinggi tidak dibunuh. Umar Al-Khattab ni dia daripada kasta yang tinggi zaman jahiliah. Kalau semua perempuan dibunuh, maka tidak adalah Aminah isteri Nabi tu. Aminah tu mak Nabi. Khadijah isteri Nabi tu. Sebab Khadijah ni ialah daripada kalangan perempuan kelas atasan. Dia tak dibunuh, dia orang kaya. Okay. Yang dibunuh ni ialah kasta miskin yang bawah-bawah. Sebab ada anak, bertambahlah beban untuk beri makan anak tu. Sebab tu ada ayat Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana tak cukup makan. Okay. Maknanya kasta rendah di kalangan masyarakat Arab jahiliah ni, dia orang akan bunuh anak perempuan. Sebab apa? Anak perempuan bagi pandangan dia orang tidak ada apa-apa manfaat. Anak lelaki ada manfaat. Itu pandangan dia orang. Okay. Yang kasta atasan tidak dibunuh. Tidak dijadikan amalan itu. Dan Umar ialah orang yang atas. Dia tidak bunuh Hafsah tu. Sebab Umar masih lagi boleh tanggung. Umar tu dia ada perusahaan dia sendirilah. Dia ada kerja dia sendiri.
Menguburkan anak hidup-hidup bukan berasal daripada tradisi keluarga Umar Al-Khattab. Terdapat hadis sahih yang menunjukkan bahawa Umar Al-Khattab tidak pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup pada zaman jahiliah. Tapi riwayat tu dia sebut, dia pernah tengok orang miskin tu bunuh anak dia. Umar pernah tengok dengan mata dia. Bukan dia yang buat, orang lain yang buat. Dia tengok. Dia nampak ritual itu dilakukan. Seperti mana yang direkodkan dalam Musnad Al-Bazzar. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab menerangkan tentang cara kafarah ataupun penebus dosa bagi mereka yang pernah menguburkan hidup-hidup anak perempuannya pada zaman jahiliyah. Ketika Umar Al-Khattab meriwayatkan hadis tentang perbuatan Qais bin Asim di atas, beliau tidak menceritakan tentang perbuatan dirinya. Kita baca sikit riwayat yang Umar tengok tu. Aku pernah mendengar Umar Al-Khattab berkata ketika ditanya tentang firman Allah. Ni daripada Nu'man bin Bashir. Bila mana orang tanya Umar tentang ayat yang ke-8 juga ayat yang ke-9 daripada surah At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup lalu ditanya apakah dosa yang menyebabkan mereka dibunuh. Umar pun menjawab, Qais bin Asim pernah mendatangi Rasulullah seraya berkata, sesungguhnya aku pernah menguburkan 8 orang anak perempuanku pada zaman jahiliyah. Ini Qais bin Asim, salah seorang sahabat Nabi. Maka Nabi SAW berkata, merdekakanlah seorang budak untuk setiap anak perempuan yang engkau kuburkan hidup-hidup kerana kafarah dosa lampau. Qais bin Asim menjawab, aku memiliki unta. Nabi bersabda, jika engkau mahu, bersedekahlah dengan seekor unta untuk setiap anak perempuanmu yang engkau kuburkan hidup-hidup. Okay. Dia macam ni. Kawan yang buat ni, Qais bin Asim ni, dia buat zaman jahiliyah. Kita pun tahu, konsep orang yang bunuh, orang yang buat dosa zaman jahiliyah, dia masuk Islam, dosa-dosa lampau itu dia tidak lagi memberi kesan selepas keislaman dia. Okay. Cuma Qais bin Asim ni, dia masuk Islam, dia rasa terkesan dengan bahagian itu. Dia rasa terkesan dengan orang kata apa? Dengan dia bunuh anak. Padahal dosa lampau tu tidak diberi kesan pun. Tidak ada apa-apa kesan. Dia ada sahabat yang seperti itu. Sebab tu kau tengok, ada satu orang sahabat, dia pernah tengok pembunuhan Miqdad bin Al-Aswad, kalau saya tak silap. Okay. Waktu dia tengok pembunuhan tu, dia belum Islam. Cuma lepas dia masuk Islam, dia dihantui oleh rasa bersalah dengan sebab tak tolong sahabat yang telah dikelar hidup-hidup di hadapan dia. Yang menghadiri majlis kelar sahabat tu ditangkap, dibunuh. Okay. Dengan sebab dia orang menjadi kumpulan untuk menyerang hendak orang kafir ni. Okay. Sahabat tu dikelar dan sahabat tu Allah Ta'ala beri karamah. Sebelum dia kena kelar tu, dia diletakkan dalam satu kurungan dalam kabilah tu. Okay. Waktu dia duduk dalam kurungan tu, musyrikin tak beri apa-apa makanan, tiba-tiba nampak ada buah anggur dalam tu. Itu Allah Ta'ala beri. Maknanya dihantar makanan dan dia makan. Okay. Lalu dibuat upacara untuk bunuh sahabat ni. Okay. Sebab apa musyrikin dia buat macam tu? Sebab dia nak nampakkan, nak suruh orang Islam nampak, kami boleh buat lah benda tu. Okay. Cuma ada seorang sahabat ni, saya terlupa sebab sebut on the spot je ni. Sahabat ni pada zaman Umar Al-Khattab, Umar lantik dia jadi gubernur di Homs, Syria. Homs. Satu tempat nama dia Homs. Okay. Orang-orang Homs mengadu. Orang-orang Homs mengadu, gubernur yang Umar lantik ni ada problem. Problem dia apa? Kalau dia bercakap, dia bercakap untuk masyarakat ni, maknanya wakil rakyat apa semua. Dia bercakap tak sampai berapa detik dia akan pengsan, jatuh. Orang kena angkat dia. Okay. Dan sebelum pada tu, orang dengar, Umar ni dengar macam-macam orang mengadu. Antara yang orang mengadu kepada Umar, gubernur ni dia sahabat Nabi. Nanti boleh check nama dia apa. Okay. Dia ada problem, iaitu pertama, siang hari ni sepatutnya dia pergi dengan masyarakat lah. Dia masuk dengan masyarakat. Dia lewat. Orang kata apa, dia masuk kerja tu lambat lah. Okay. Okay. Kemudian sebulan sekali ni, sehari dalam sebulan, dia hilang entah mana. Tak tahu pergi mana. Tapi tak ada dia Homs tu. Homs pada waktu tu maju. Antara kota yang maju selepas Kufah ialah Homs. Hebatlah kota sehingga digelar sebagai Kuwaifah. Kufah kecil dengan sebab orang kata apa, sara hidup yang stabil apa semua. Okey. Dan yang seterusnya,
Yang ketiga ialah bila mana dia bercakap, dia ni terjatuh. Dia ni mudah-mudah jatuh. Okay. Jadi Umar panggil sahabat ni. Okay. Umar panggil sahabat ni. Apa sebab aku dengar orang mengadu pada aku, kamu ni aku lantik jadi gubernur, aku dah bayar gaji apa semua siap. Okay. Kamu ada satu masalah, iaitu masalah pagi ni keluar lambat. Pagi ni dia keluar lambat. Dia pun kata pada Umar, dia diuji dengan isteri yang sakit. Dia kena urus isteri dia dulu sebelum dia keluar. Jadi dia kena masak, dia kena bagi makan apa semua. Okay. Lepas tu sebulan sekali hilang, tak tahu pergi mana. Okay. Jadi dia pun beritahu pada Umar, dia kata sebulan sekali tu, sehari dalam sebulan tu ialah hari untuk aku basuh pakaian aku. Baju dia tu basuh. Dan aku ni cuma ada selai baju. Aku basuh baju tu, tak ada baju. Jadi aku ni tak ada baju, aku duduk dalam rumah. Bogey duduk dalam rumah. Jadi hari tu aku tak keluar pergi mana-mana. Okay. Kemudian, bila mana bercakap, kamu ni jatuh. Selalu jatuh. Okay. Dia kata, antara sebab aku ni cepat pengsan. Setiap kali aku bercakap, setiap kali aku kata kita ni manusia kena adil, kita ni manusia kena bertakwa pada Allah, kena saling bantu-bantu. Aku duk teringat, aku pernah tengok satu orang sahabat Nabi yang dikelar di hadapan aku. Dan aku tak tolong satu apa pun dia. Aku tak tolong. Sedangkan dia waktu tu kafir, dia belum masuk Islam. Cuma perasaan simpati tu ada. Yang melihat majlis kelar itu ialah Abu Sufyan. Dia juga antara orang yang diundang. Okay. Aku tak buat apa-apa. Okay. Jadi Umar kata telah benarlah pilihan aku pilih orang ni. Dalam riwayat kata sahabat ni dia gubernur, tapi dalam senarai orang-orang miskin di negara tu, dia ada dalam tu. Tuan-tuan, jaranglah ahli parlimen, adun, dia masuk senarai orang miskin juga. Okay. Rakyat pada waktu tu majoriti kaya. Mana orang-orang Kufah ni majoriti kaya. Okay. Cuma nak katanya dia hantui dosa lampau. Sama dengan Qais bin Asim ni, dia bunuh anak zaman jahiliah belum Islam. Tapi dia terasa sangat sebab dia bunuh tu ramai, 8 orang semua dia bunuh. Okay. Jadi dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku nak hilangkan rasa bersalah ni, apa yang aku kena buat? Nabi kata kafarah dia, kamu kena merdekakan satu orang hamba untuk setiap anak. Kalau kamu tak mampu, kamu bersedekahlah dengan seekor unta. Sebenarnya kalau kita tengok, seekor unta dengan hamba, unta lagi mahal. Sebab memang harga unta tu lagi mahal. Cuma Nabi beri pilihan pada dia lah. Jadi Umar dia cerita benda tu kepada Nu'man bin Bashir. Dia kata dia tengok orang pergi mengaku dia pernah tanam anak dia hidup-hidup. Itu saja. Adapun Umar, dia tak pernah buat benda tu. Tidak ada bukti yang menunjukkan Umar tu buat benda tu. Bahkan kalau tengok dalam buku kita ni, disenaraikan kelebihan-kelebihan Umar Al-Khattab. Antaranya ialah syaitan takut kepada Umar. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu denganmu ketika engkau berjalan pada sebuah jalan kecuali syaitan itu mengambil jalan yang lain daripada jalan yang engkau lalui. Ini yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari lah, kitab di Sahih Bukhari. Okay. Hadis ni saya nak sebut sikit. Hadis ni pertama kemuliaan Umar. Umar ni Allah Ta'ala beri kemuliaan, syaitan tak akan dekat dengan dia. Itu yang secara literal kita tengok dari segi teks. Yang kedua ada satu syarah daripada Abdul Salam Syuair, salah seorang tenaga pengajar dalam Masjid Nabawi hari ni. Okay. Hadis ni menunjukkan kepada kita manusia dia boleh kawal diri dia sehingga dia kuat dan tak diganggu gugat oleh syaitan. Manusia boleh. Sebab Umar dia ialah bukan Nabi, dia bukan maksum lah. Dia sahabat Nabi. Bukanlah kita nak kata kita boleh pergi setanding Umar. Okay. Cuma nak katanya ada ayat yang Quran Allah Ta'ala sebut kepada iblis, hamba-hamba aku yang aku jaga ni malahu min sultan, kamu tidak ada apa-apa kekuatan untuk menembusi dia. Okay. Jadi nak sebut pada kita bisikan syaitan ni kita boleh kawal. Hakikatnya kita boleh kawal. Okay. Cuma kadang-kadang kita kawal tu tak kuat, tu yang menyebabkan kita ikut juga bisikan syaitan. Seorang manusia dia boleh kawal bisikan syaitan yang datang pada diri dia untuk dia ikut ataupun untuk dia tak ikut. Sebab tu kalau tengok Nabi SAW, bila mana Nabi ajar pada kita diganggu oleh syaitan. Gangguan syaitan ni banyak. Pertama, gangguan waktu kita separa sedar, kita tidur.
datang mimpi buruk, mengarut sekali. Okay. Itu gangguan syaitan. Yang ni Nabi suruh kita ludah 3 kali. Ludah 3 kali, sebut a'udzubillah dan ubah posisi tempat tidur. Tujuan ludah tu apa? Tujuan ludah tu nak tunjuk kita tak terkesan dengan gangguan itu. Sebab tu kata Imam An-Nawawi, sunnah meludah selepas bermimpi buruk ni ialah ludah dengan isyarat, bukan ludah dengan mengeluarkan air liur. Cuma ada sebahagian para ulama mengatakan ludah dengan mengeluarkan air liur sekiranya tidak mengotori dan ganggu orang. Boleh? Contoh kita mimpi buruk, kita duduk belah kanan tidur, isteri duduk belah kiri. Okay. Kita pun angin tak berapa elok dengan dia, cuma nak pukul tak sanggup, nak kata lebih-lebih pun kita malas. Okay. Cuma peluang dah ada. Mimpi buruk dah mimpi buruk lah. Dan ni dah boleh meludah ni. Kita pun ludah. Ludah tu bukan kerana mimpi buruk, kerana geram kawan tu. Ludah betul-betul. Exactly. Memang air liur kena pada kawan tu. Isteri pun bangun. Apa hal ludah? Saya mimpi buruk tadi. Saya sedang beramal dengan sunnah Nabi. Tak. Jangan ludah pada orang. Okay. Ludah kalau rumah kita lantainya tanah betul. Boleh ludah. Kalau rumah kita tu tak, bukan orang kata apa, fasiliti elok, ludah isyarat. Ludah tu nak tunjuknya, aku tak terkesan lah kamu nak kacau macam mana pun. Kan macam kita, kalau kita ada problem dengan orang, ada orang dia marah dengan orang sampai dia meludah. Okay. Meludah tu, pukul, takut juga. Okay. Cuma nak tunjuk dia tu macam gangster lah. Okay. Macam tak terkesan. Jadi Nabi dia ajar pada kita macam tu. Itu gangguan separa sedar. Kalau gangguan sedar, Nabi tunjukkan kita berusaha untuk pukul benda yang kacau kita. Maknanya kalau benda tu dia cuba, orang kata apa, dia cuba datang dengan wajah-wajah yang mengacau lah. Okay. Kita dibenarkan untuk pukul. Sebab apa? Sebab perbuatan para Nabi dulu pun dia pukul. Antaranya ialah Nabi Ibrahim, waktu dia dikacau untuk bawa anak dia Ismail pergi sembelih dengan perintah Allah Ta'ala tu, Nabi Ibrahim pukul dia lah, lontar, rejam dia dengan batu. Lontar lah, istilah dia lontar. Ramyul jimar. Okay. Itu yang menyebabkan dalam kerja haji kita ada benda tu. Okay. Cuma nak katanya ini ialah cara yang dilakukan. Okay. Seterusnya, godaan-godaan yang datang dalam bentuk lintasan hati. Okay. Maknanya lintasan hati tu kita boleh untuk kawal. Manusia ada kekuatan. Umar Al-Khattab ni, dia ada azam yang kuat untuk dia kawal godaan syaitan tu. Kita boleh kawal. Kita boleh kawal. Kita taklah sampai kepada tahap Umar sehingga syaitan takut pada kita. Cuma dia akan sampai ke tahap syaitan akan rasa tidak ada kekuatan pada diri kita. Dengan sebab kita tidak mengendahkan apa-apa saja gangguan. Dia macam orang kacau kita tak layan. Kita buat biasa je. Okay. Jadi benda-benda seperti ni, orang kata apa, menyebabkan godaan syaitan tu tak kuat kepada satu orang tu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Umar Al-Khattab sehingga mati syahid di jalan Allah, dibunuh. Okay. Pembunuhan dilakukan oleh seorang pengkhianat iaitu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pada tahun 23 Hijrah, sewaktu beliau sedang mengimamkan kaum muslimin ketika menunaikan salat subuh. Abu Lu'lu'ah telah menikam beliau dengan sebilah pisau yang memiliki 2 mata. Ada sebahagian riwayat kata sampai 9 tikaman yang kena pada Umar Al-Khattab. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, satu orang lelaki Majusi yang telah diupah oleh beberapa orang, mengikut daripada riwayat sejarah lah. Antara yang mengupahnya, tapi riwayat ni masih lagi ada pertikaian lah. Antara yang mengupahnya ialah Hurmuzan. Hurmuzan ni ialah bekas gubernur di Turtas, satu kawasan di Parsi. Yang mana gubernur ini telah pun dikalahkan oleh Umar Al-Khattab selepas dia membunuh Al-Bara' bin Malik, adik kepada Anas bin Malik yang menjadi utusan kerajaan Islam pada waktu itu. Umar pun hantar tentera perang, kalah Hurmuzan. Hurmuzan ni dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam dengan wajah kemunafikan. Ada sebahagian para ulama dia tak katalah Hurmuzan ni munafik. Cuma nak katanya ada sebahagian para ulama membuat andaian Hurmuzan ni dia munafik. Dikatakan dialah antara orang yang usaha untuk cari jalan untuk bunuh Umar Al-Khattab ni. Sehinggalah dia mengupah. Ada yang katalah dia mengupah, ada yang kata tak, dia tak upah pun. Cuma adalah geng-geng Parsi yang masuk Islam takut dia orang buat
underground punya meeting apa semua, cari mana orang untuk bunuh Umar Al-Khattab. Dan waktu Umar Al-Khattab dibunuh itu, ditikar 9 kali sehingga Umar tu rebah dan jatuh. Pada waktu tu orang datang dan orang papah Umar. Saya nak cerita tentang kemuliaan Umar dan ketegasan dia tu dengan agama ni. Dan Umar ni dia sangat anti kepada kesyirikan dan benda-benda yang boleh membawa kepada orang mentakzimkan lain pada Allah Ta'ala. Cuma waktu orang datang nak jumpa Umar yang tengah sakit ni, okay. Ada satu orang muda, dia datang, dia pakai pakaian, jubah dia tu bawah pada buku lali. Maknanya labuh lah. Tidak isbal lah tu. Okay. Jadi bila mana labuh pada bawah buku lali ni, di isbal tu, maka Umar kata, ya syab, wahai pemuda, irfa' thawbak. Angkat pakaian kamu. Maknanya singkatkan pakaian kamu. Innahu atqa wa anqa. Kerana ianya lebih bertakwa dan lebih bersih. Saya nak kata apa dia? Umar, waktu tu dia sakit tu. Dia sakit yang dah nak mati tu. Dia ada stand yang hebat dalam bab agama ni. Jadi itu benda yang kita boleh tengok pada kemuliaan Umar Al-Khattab, bahawasanya tidaklah ada riwayat dia itu membunuh anak perempuan pada zaman jahiliah. Riwayat-riwayat yang memburukkan Umar datang pada Syiah Rafidah untuk menafikan kemuliaan Umar Al-Khattab. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ ialah kot. Saya nak baca satu lagi pun rasanya riwayat ni panjang, iaitu riwayat Nabi dan Abu Bakar pernah menyuap kepada seorang Yahudi tua. Sebab cerita ni dia agak panjang dan pandangan para ulama pun agak panjang, dia agak detail sikit yang ni. Okey. Cuma insya-Allah kita akan sambung pada kali akan datanglah. Okey. Kita berpada dengan yang tu saja, dua kisah pada pagi ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.